Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hati kita semua. Saya Dr. Siti Syamsiar binti Haji Muharram, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan Sabah, akan memberikan sedikit taklimat program berkaitan Diploma Perakaunan ataupun SC 110. Kandungan taklimat saya lebih kepada pengenalan fakulti, pelan pengajian dan juga hal-hal berkaitan akademik. Okey. Pertama sekali, visi Fakulti Perakaunan ialah untuk menjadi sumber rujukan dan pemangkin profesion perakaunan. Misi dari segi pengajaran dan pembelajaran adalah untuk melahir dan menghasilkan akauntan profesional yang kompeten dan dapat menyumbang kepada profesional perakaunan dan masyarakat, di mana pendidikan dan pengalaman yang diberikan melalui pelan pengajian akan menjadi teras kepada pengetahuan, kemahiran, profesional dan nilai etika untuk membolehkan graduan perakaunan menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai seorang profesional. Dan yang kedua dari segi penyelidikan dan perundingan adalah untuk memberikan nilai tambah kepada program pengajaran dan pembelajaran, meningkat kemahiran dan profil profesional dengan menjadikan penyelidikan sebagai sebahagian daripada budaya kerja. Indeks pencapaian universiti bagi indeks pencapaian universiti yang pertama ialah kegagalan kursus tidak melebihi 25%. Himpunan Purata Nilai Grad ataupun HPNG, pelajar yang bergraduat mencapai 3.00 ke atas melebihi 60%. Pelajar gagal kurang daripada 3%. Pelajar mendapat anugerah dekan melebihi 10%. Yang kelima, pelajar mendapat anugerah naib chancellor melebihi 1%. Dan pelajar bergraduat dalam tempoh GOT melebihi 90%. Hasil program adalah melahirkan pelajar yang berkebolehan dalam mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman bidang perakaunan dan bidang yang berkaitan dengan perakaunan, menyediakan laporan perakaunan, bajet dan maklumat kos perakaunan, membantu dalam penaksiran cukai, proses pengauditan dan fungsi kewangan, mentafsir dan menganalisa maklumat kewangan dan bukan kewangan, untuk membantu dari segi kewangan dan laporan pengurusan perakaunan untuk tujuan membuat keputusan. Seterusnya, untuk menyelaras dengan beberapa fungsi kumpulan profesion pengurusan. Seterusnya, mengaplikasi nilai, etika, moral dan profesional dalam menjalankan tugas. Seterusnya ialah dalam melibatkan diri dalam pembelajaran berterusan, mengaplikasi kemahiran pengurusan dan keusahawanan, dan yang terakhir hasil program ialah untuk menunjukkan kemahiran memimpin di kalangan pelajar. Oleh yang demikian, bagi mencapai misi dan visi serta hasil program yang dinyatakan sebentar tadi, maka Fakulti Perakaunan telah mengaplikasikan model yang berikut, di mana Fakulti Perakaunan menjalankan ataupun mengaplikasi Iqra' Accountancy, iaitu Iqra' ni ialah mengaplikasi kemudahan ataupun kebolehan membaca di kalangan pelajar. Dan pada minggu ini juga ataupun pada masa ini juga kita telah sedang menjalankan program Education 5.0 di UiTM. Di antara pencapaian Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan Sabah adalah yang berikut. Kita pernah menjadi naib johan keseluruhan Supermits 2019, mendapat anugerah keusahawanan siswa 2019, naib johan perarakan Maulidur Rasul 2018,
Johan Anugerah Quality Rector 2018, Anugerah 3 Bintang Peperiksaan Disember 2018 dan Jun 2019, Anugerah Graduan Terbaik bagi Diploma 2018 dan 2019 sempena Istiadat Convocation UiTM. Okay, kita juga telah menjalankan beberapa aktiviti baik di peringkat fakulti ataupun di peringkat UiTM, di mana pada gambar yang berikut kita boleh nampak kita pernah mendapat anugerah tadi seperti dinyatakan, anugerah Quality Rector, Majlis Perarakan Maulidur Rasul. Kita juga menghantar pelajar ke beberapa pertandingan. Kita juga membuat membuat lawatan ke beberapa kawasan ataupun tempat untuk lebih memahami kita punya program ataupun pengajian kursus, beberapa kursus. Kita juga mengadakan kolaborasi ataupun seminar bersama industri, dan berbagai lagi. Seterusnya saya ingin memperkenalkan senarai ataupun barisan pegawai dan juga pensyarah yang berada di fakulti. Saya mulakan dengan Ketua Pusat Pengajian. Ini adalah saya sendiri. Nombor telefon tu boleh simpan, tapi boleh berhubung hanya pada masa yang sesuai lah kan. Dan ini adalah penjaga program Puan Ainun. Sekiranya ada masalah yang berkaitan dengan program SC110 ataupun SC220, bolehlah menghubungi beliau. Seterusnya senarai pensyarah.
Seterusnya kita pergi kepada pelan pengajian. Pelan pengajian bagi AC 110, jangka masa program ialah selama 5 semester bersamaan dengan 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, 1 semester bersamaan dengan 14 minggu kuliah, dan mungkin ada 2 hingga 3 minggu cuti break semester, campur-campur dengan cuti hari raya, cuti holiday, public holiday and so on. Teruskan dengan pelan pengajian. Bagi pelan pengajian seperti dikatakan tadi, kamu akan ada 5 semester. Jadi pada semester yang pertama ada 8 kursus, iaitu ELC 121, CTU 101 bagi yang non-Muslim akan ambil IDA. IDA, begitu juga untuk pelajar penerapan daripada pra-diploma akan dikecualikan daripada mengambil UED 102, tetapi pengecualian tersebut perlulah dimohon. Begitu juga untuk fakulti perakaunan, kod fakulti yang terlibat pada semester 1 hanya ada satu, iaitu FAR 110 Financial Accounting 1. Pada semester yang kedua akan ada 7 kursus dan kod fakulti yang terlibat ada 3, FAR 160, MAF 151 dan AIS 160. Yang semester berikutnya, kod fakulti yang terlibat ialah FAR 210, MAF 201 dan AIS 205. Manakala kod-kod lain juga perlu diselesaikan ataupun perlu lulus. Seterusnya pada semester yang keempat akan ada 6 kursus dan kursus fakulti ada 3, iaitu Financial Accounting 4 FAR 270, MAF 251 dan juga Tax 267. Semester yang terakhir ada 6 kursus, iaitu 4 kursus. 4 kursus yang pertama ni merupakan kod fakulti FAR 320, auditing, MAF 253 dan juga Tax 317. Kalau perasan daripada semester 1 hingga semester 5 ada beberapa kursus yang bermula dengan FAR, MAF dan juga TAX, dengan AIS tadi kan, AIS. Jadi merujuk kepada kursus-kursus yang berkenaan, kursus-kursus FAR, MAF dan juga Tax adalah dipanggil sebagai prerequisite courses. Apa dia prerequisite courses? Contoh, pada semester yang pertama, pelajar perlu mengambil FAR 110. Tetapi sekiranya pada semester yang pertama tu kursus berikut mendapat status gagal, tidak lulus, maka pelajar perlu stay ataupun perlu mengambil semula FAR 110 pada semester yang kedua. Akibat daripada itu, FAR 160 yang ditawarkan pada semester yang kedua dalam pelan pengajian tidak boleh diambil oleh pelajar yang berkenaan. Begitu juga katalah pada semester yang ketiga FAR 110 tu dia gagal lagi, maka ini akan memberikan impak kepada peratus GOT ataupun peratus pelajar gagal dalam tempoh. Kalau ikut tadi pelan pengajian kita ada 5 semester. Tetapi memandangkan FAR 110 telah gagal sebanyak 2 kali dan pelajar perlu mengambil lagi pada semester yang ketiga, maka pelajar pelan pengajian beliau ataupun tempoh pengajian beliau akan sedikit teranjak. Macam lambat sikitlah dia akan bergraduat. Begitu juga dengan MAF 151. MAF 151 pada semester yang kedua, MAF 201 semester yang ketiga, MAF 251 semester yang keempat.
Maka sekiranya begitu juga pada semester yang kedua, jika pelajar gagal subjek ataupun kursus yang ini, kursus MAF 151, beliau pada semester yang keempat tidak dibenarkan ataupun sistem akan reject untuk dia mendaftar bagi kursus MAF 201. Okay, begitu juga pada semester yang keempat, teks 267 merupakan prerequisite bagi kursus teks 317. Okay, jadi ekoran daripada itu, prerequisite courses ni mungkin akan menghalang ataupun memberikan sedikit challenge, cabaran kepada para pelajar untuk GOT, grade on time. Walau bagaimanapun, saya percaya para pelajar memang pada asalnya ataupun pada saat anda menjadi pelajar UiTM, okay, pada saat anda berniat ataupun mendapat tawaran sebagai pelajar UiTM, kalian perlu setkan minda ataupun berdoa untuk tamat dalam tempoh. Okay, jadi sila bersedialah. Ini adalah salah satu daripada cabaran pelajar Fakulti Perakaunan. Okey, merujuk kepada pendaftaran kursus tadi, of course setiap semester pelajar diperlukan untuk mendaftar kursus. Okey, mendaftar kursus di mana di pelajar portal pelajar. Portal pelajar saya rasa semua ada. Okey, semua orang ada, semua pelajar ada. Jadi sebagai pelajar anda perlu mendaftar kursus dan membayar yuran pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, bilakah tempoh mendaftar kursus dan membayar yuran ini? Kalian ataupun para pelajar perlu merujuk kepada kalender akademik yang diberikan. Okay, saya percaya kalender akademik ni pun telah pun berada dalam simpanan masing-masing. Okay, apa efek dia ataupun apakah kesan dia jika anda tidak mendaftar? Anda akan diberikan status gugur taraf. Okay, gugur taraf dia ada 3. Satu, dia tidak mendaftar kursus. Yang kedua, dia mendaftar kursus tetapi tidak membayar yuran, ataupun dia tidak membayar yuran selepas tempoh RPGT. Okay, adalah terma-terma yang berkenaan tu nanti boleh rujuk kepada peraturan akademik. Seterusnya, pelajar juga perlu membuat validasi. Yang ni pun ada dalam kalender akademik. Selepas membuat pendaftaran, para pelajar perlu membuat validasi. Okay, takut nanti validasi itu tidak valid lah, tidak sah. Okay, katalah pelajar perlu mengambil FAR 151, FAR 110, tetapi mungkin semasa mendaftar tu berlaku sedikit glitch ataupun technical difficulty. Mungkin FAR 110 tu tidak appear, tidak muncul dalam sistem pelajar. Jadi pelajar kena alert. Okay, pelajar kena cakna pekal akan perkara tersebut dan perlu memaklumkan kepada penasihat akademik. Okay. Jika tidak membuat validasi, anda akan berisiko. Okay, apa risiko dia? Kursus tersebut tidak didaftarkan ataupun kursus yang didaftarkan adalah tidak tepat. Takut nanti mendaftar untuk Sabah tetapi nama saudara-saudari berada di Sarawak contohlah kan. Jadi perlu validate. Okay, membuat pengesahan terhadap kursus-kursus yang telah didaftarkan. Sekiranya selepas tempoh validasi pelajar ingin menambah, ingin menambah ataupun menggugurkan kursus selepas tempoh validasi, pelajar perlu membayar yuran tambahan sebanyak RM100 bagi setiap kursus yang ingin digugurkan ataupun ditambah. Okey. Bagi pengajaran dan pembelajaran, kita ada 3 approach, tiga pendekatan. Yang pertama adalah face to face, bersemuka. Yang kedua adalah secara blended learning ataupun teradun, iaitu campuran, mix, campuran dengan di antara face to face dan juga online. Sebab pada blended learning ni kita menjalankan online menggunakan pensyarah akan menggunakan sistem UFuture yang rasmi ataupun menggunakan GC, Google Classroom.
Okay, dan yang ketiga ialah Open and Distance Learning ataupun ODL. Okay, apa dia Open and Distance Learning ni? Nanti ada satu sesi bersama pihak yang berkenaan lah. Para pelajar kena alert juga akan hal ini. Okay, next. Apa dia sistem penasihat akademik? Saya ada mention tadi apa-apa masalah sila berurusan dengan penasihat akademik. Okay, apa dia penasihat akademik? Okay, penasihat akademik pelajar ialah staf akademik yang dilantik oleh dekan fakulti ataupun rektor, pengarah kampus ataupun KPP juga boleh melantik penasihat akademik bagi para pelajar dalam menjalankan tugas untuk membimbing. Okay, membimbing pelajar dalam hal ehwal akademik di sepanjang pengajian daripada semester 1 hingga semester 5. Penasihat akademik kalian itulah tempat kalian mengadu ataupun berbincang berkenaan status pengajian saudara-saudari. Okey. Dasar UiTM Cawangan Sabah, semua pelajar mesti mempunyai penasihat akademik. Jika sekiranya pelajar mendapati para pelajar tidak mempunyai penasihat akademik, silalah berhubung dengan saya ataupun HEA bagi memberitahu akan hal ini. Pembahagian penasihat akademik adalah berdasarkan nisbah pelajar dan pensyarah secara keseluruhan, di mana penasihat akademik akan membimbing pelajar yang sama daripada mula hingga tamat pengajian. Apakah dia fungsi penasihat sistem akademik ni? Sistem penasihat akademik, fungsi penasihat akademik ialah untuk berbincang dan berhubung dengan pegawai yang berkenaan bagi menyelesaikan isu akademik pelajar, memberi nasihat akademik secara berkesan. Manalah tahu tadi ada repeat paper kan, mengulang kursus. Jadi bolehlah berbincang dengan penasihat akademik sama ada perlu gugurkan lagi ataupun perlu tambah 2 kod lagi dan sebagainya. Yang ketiga, memantau prestasi akademik dan proses kutiran akademik pelajar. Dan yang seterusnya ialah untuk membimbing pelajar dalam merancang pengajian. Okay. Jadi, siapakah penasihat akademik saudara-saudari? Boleh rujuk di pelajar, portal pelajar masing-masing selepas ini. Okay. Hal-hal akademik. Okay. Hal-hal akademik, entrance and exit survey. Okay. Entrance and exit survey ini perlu dilaksanakan ataupun perlu dibuat oleh setiap pelajar pada setiap semester bagi setiap kursus yang didaftarkan. Okay. Pelajar diwajibkan untuk menjawab soalan entrance and exit survey di sistem UFuture bagi setiap kursus yang didaftarkan pada setiap semester. Pelajar perlu mengisi secara jujur dan berdasarkan pengetahuan sedia ada tentang subjek yang berkenaan. EE survey bukan bertujuan untuk menilai pensyarah tetapi untuk membantu UiTM memperbaiki kurikulum. Okay, soalan entrance dan exit ini adalah sama sebab entrance ni adalah di permulaan. Okay, di permulaan semester, manakala exit adalah di hujung semester. Okay. Entrance and exit survey akan dibuka untuk para pelajar di sepanjang 3 minggu kuliah yang pertama, manakala skrin untuk exit survey akan dibuka bermula pada minggu ke-13 sehingga minggu yang ke-14. Okay. Seterusnya, dalam sistem UFuture juga akan ada keperluan untuk pelajar mengisi SUFOR. Okay. SUFOR bermaksud Student Feedback Online. Okay, apa dia Student Feedback Online? Bagi para pelajar memberikan feedback juga maklum balas kepada setiap pensyarah bagi setiap kursus yang didaftar pada semester yang berkenaan. Okay, kenapa SUFOR ini penting? Kerana bagi pelajar yang tidak mengisi SUFOR, pelajar tidak akan boleh melihat dia punya keputusan penilaian ataupun keputusan peperiksaan akhir pada satu-satu semester yang berkenaan. Okey.
Kemudian kita teruskan kepada kepentingan kehadiran kuliah ke kuliah. Petikan daripada para 2.14.2 Peraturan Akademik Diploma dan Sarjana Muda UiTM Pindaan 2021 bilangan 1. Pelajar yang tidak mencapai kehadiran 80% daripada jumlah jam temu untuk setiap kursus tanpa mendapat kebenaran bertulis tidak akan dibenarkan menduduki peperiksaan bagi kursus yang berkenaan. Manakala bagi kursus yang tiada penilaian akhir ataupun peperiksaan akhir, kerja pelajar tidak akan diberi penilaian. Pelajar yang berkenaan juga akan diberi grade F atau gagal dengan status ZZ serta dikenakan denda sebanyak RM100 untuk setiap kursus. Co-curriculum dan juga extra curriculum. Setiap pelajar diwajibkan mengambil kursus co-curriculum. Tadi boleh nampak di pelan pengajian pada semester yang pertama, kedua dan yang ketiga ada HBU kan. HBU, tapi HBU tu mungkin kesatria pada semester yang pertama. Yang seterusnya HBU pada semester kedua dan ketiga boleh tukar sama ada ingin menukar kepada kebudayaan ataupun kepada sukan. Boleh merujuk kepada bahagian unit co-curriculum. Setiap pelajar juga diwajibkan untuk mengambil extra curriculum seperti modul kemahiran insaniah, persatuan dalaman, aktiviti college dan sebagainya. Kurang daripada itu, para pelajar yang gagal mengikuti aktiviti COCUM ataupun co-curriculum dan extra curriculum yang diwajibkan akan menyebabkan pelajar tidak tamat pengajian ataupun tidak bergraduat. Di samping itu, UiTM juga mengamalkan ataupun melaksanakan anti-plagiarism. Apakah dia anti-plagiarism? Anti-plagiarism ialah untuk mengelakkan para pelajar daripada meniru ataupun mengambil hasil kerja orang lain. Hasil kerja orang lain yang ni nanti akan dibincangkan secara lanjut semasa kursus UED 102. Dan perlu diingatkan bahawa plagiarism ini adalah sangat tidak etikal lah. Sebagai seorang pelajar fakulti pelakaunan juga kita ingin menerapkan amalan beretika tadi kan pada misi kita, pada objektif kita dan hasil program tadi. Seterusnya model berkat dalam menuntut ilmu. Sebenarnya untuk kita menuntut ilmu ni dalam situasi semasa, pelajar perlulah mengamalkan semua ini sebagai seorang pelajar untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Jadi apakah dia model berkat dalam menuntut ilmu tersebut? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa. Berdoa, perlu berdoa daripada awal hingga akhir, bangun pagi ataupun mau tidur kan. Perlulah mengamalkan doa yang berkenaan, sama ada mungkin berilah saya kemudahan untuk mendapatkan ilmu pada hari ini, ataupun berilah kemudahan bagi saya untuk membuat apa-apa yang bermanfaat, elakkan saya daripada meniru. Contoh kan, berdoalah, mohon doa kepada yang kepada ikut kepercayaan masing-masing. Next ialah E. E adalah effort. Bukan berdoa sahaja, kita perlu juga berusaha mendapatkan maklumat. Jangan duduk diam-diam. Sekarang lagi kita ODL, mungkin you have to put extra effort. Cari maklumat. Mungkin kawan kamu tidak kamu kenal kan. Jadi dalam masa yang sama perlu tahu at least siapa ketua kelas, siapa kawan-kawan dalam siapa kawan-kawan dalam kelas tersebut kan, dalam grup. At least tahu, ambil peranan ataupun berusaha untuk mendapatkan maklumat yang berkenaan. R adalah raikan.
Raikan maksudnya selepas anda berjaya, selepas anda mendapat apa-apa maklumat sekurang-kurangnya, raikanlah. Raikan maksudnya berikan, meraikan pensyarah, meraikan kawan yang memberikan maklumat. Okay? Say thank you, at least say thank you sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya berikan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan ataupun staf di UiTM di bahagian hal ehwal akademik. Mungkin sepanjang pengajian tu nanti para pelajar ataupun saudara-saudari mengalami masalah. Jadi mungkin kalian perlu mendapatkan maklumat lanjut daripada mereka. Jadi dalam masa yang sama, selepas mendapatkan pertolongan tersebut, contoh ataupun mendapat keputusan yang lebih baik, mendapat keputusan peperiksaan, mungkin at least cakaplah terima kasih kepada mereka. Okay, next K. Pada K, bila kita berkongsi, okay, ini biasalah kan, bila kita mendapat maklumat, bila kita mendapat ilmu, kita perlu berkongsi dengan rakan-rakan. Okay, kerana bila kita berkongsi, lagi banyak ilmu yang kita akan perolehi. Okay, the more you give, the more you get. Okay. Ini juga penting. So, untuk berkat kita punya ilmu tu, kita perlu juga menjalankan akhlak, attitude, adab kan. UiTM juga akan ada adab model. Okay, jadi perlulah jaga akhlak. Jangan pula kamu berusaha mendapatkan maklumat daripada kawan-kawan dengan cara yang tidak baik. Okay, akhlak tu juga merujuk kepada amanah. Okay, bila mendapat maklumat, fikir dahulu adakah maklumat tersebut perlu disebarkan, perlu dikongsikan, ataupun bila lecturer meminta beberapa perkara, perlulah menjaga akhlak juga. Bagaimana cara untuk mendapatkan maklumat. Okay, jangan tiba-tiba tengah malam baru minta. Jangan katalah pensyarah tu mungkin masa dia sudah jam 1 pagi baru minta, madam apa yang perlu dibuat esok pagi, ataupun adakah kita ada kelas besok pagi. Okay, ni dah tengah malam baru nak rujuk dengan lecturer, jadi kena jaga jugalah kan. Okay, begitu juga akhlak dengan kawan-kawan, akhlak dengan staf UiTM, ibu bapa dan juga rakan-rakan sekeliling. Okay, dan of course yang terakhir, jangan duduk diam-diam. Kalau ada apa-apa permasalahan, tanyalah. Okay? Sebab bukan semua orang ada ilmu, ataupun bukan semua orang tahu semua. Betulkah? And no one is perfect kan? Jadi salinglah bertanya, jangan duduk diam-diam. Jangan anggap kalau saya tanya saya akan dianggap sebagai tidak tahu apa-apa. Dan mungkin juga ada kawan yang dia tidak tanya sebab dia pun merasa yang sama kan. Jadi baik bertanya, jangan nanti kalau tidak bertanya nanti sesat jalan. Okay, jadi itu adalah model berkat yang saya ingin utarakan kepada pelajar Fakulti Perakaunan, dan saya andaikan semua akan berjaya di penghujung diploma semester 5. Okay, insya-Allah. Kalau masing-masing berada di landasan yang baik, bermula dengan doa yang baik, bermula dengan niat yang baik, sekurang-kurangnya anda akan keluar ataupun melangkah keluar daripada UiTM sebagai pelajar yang berjaya. Okay, insya-Allah. Okay, sebagai peringatan, okay, kita ada 3A. Apakah dia 3A? Okay, kalender akademik. Okay, kalender akademik ni sila alert, sila peka akan perubahan. Mungkin ada perubahan ataupun biasanya kalender akademik ini akan dibekalkan ataupun akan diumumkan di website. Okay, di website ataupun MPP sendiri akan mengumumkan. Okay, MPP akan mengedarkan ataupun membuat hebahan berkenaan kalender akademik. Contoh exit survey, bila mau mula, bila ingin diisi, bila perlu diisi.
bayar yuran bila tarikh akhir. Peringatan-peringatan tersebut mungkin perlu. Okay, kalender akademik ini juga merupakan salah satu daripada perkara yang perlu ada pada setiap pelajar. Okay, yang kedua ialah peraturan akademik. Peraturan akademik ni juga perlu disimpan oleh pelajar masing-masing. Perlu rujuk di sana. Kalau ada katalah ingin membuat rayuan semak semula, cuba rujuk di sana. Semua ada. Ingin membuat bayaran yuran, perlu rujuk juga di sana. Yang yang ketiga ialah sekiranya ada apa-apa masalah, silalah merujuk kepada penasihat akademik. Jangan nanti langsung sepanjang pengajian tidak kenal siapa penasihat akademik. Jadi dengan itu saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar baru. Diharap semua akan lahir ataupun menghabiskan pengajian dengan jayanya. Kita target anugerah Naib Chancellor sekurang-kurangnya HPNJ 3.0. Dan jangan lupa untuk melihat apa-apa event ataupun aktiviti kejayaan, rekod-rekod kejayaan your senior, pelajar yang terdahulu di TSC UiTM Cawangan Sabah Instagram. Dengan itu saya akhiri taklimat saya pada hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan, bolehlah merujuk kepada saya sendiri ataupun MPT ataupun kita ada MT, Majlis Tertinggi The Accountancy Club. Dengan itu, sekali lagi saya akhiri taklimat saya ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.